Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan itbaq dan berkaitan dengan infitah dalam masa yang ringkas. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itbaq dan infitah memainkan peranan yang amat penting dalam bacaan Al-Quranul Karim kita. Dan ianya termasuk dalam aspek kita tebalkan ataupun kita nipiskan bacaan kita. Yang mana kita tahu tebal dan nipis dalam bacaan Al-Quranul Karim kita memainkan peranan yang cukup besar. Ulama meletakkan bahawa ianya memberi peranan lebih daripada 70% daripada bacaan kita berkaitan dengan tebal dan nipis. Dan puncanya ianya juga berada selain daripada istifal dan isti'la, ianya juga berada pada itbaq dan infitah. Okey, itbaq, apakah yang difaham daripada perkataan itbaq? Itbaq ni maksudnya dia ada dua takrifan lah. Okey, satunya hujung lidah kita menghala ke langit. Okey, sama ada menyentuh ataupun tidak. Okey, sebab huruf ta dia menyentuh. Ta. Huruf dad, da dia menyentuh. Huruf sad dia tidak menyentuh. Huruf dha dia tidak menyentuh di langit, tapi dia menyentuh di hujung gigi. Okey. Cuma ada satu takrifan yang lain, iaitu at-taqa'ur fil lisan. Yang ni yang saya lebih suka gunalah. Taqa'ur fil lisan ni ianya menyebabkan bila kita menyebut huruf itbaq, tengah lidah kita ni ada lekukan. Okey, ada lekukan di tengah lidah yang menghasilkan huruf yang tebal lah, yang menghasilkan huruf yang tebal, dan hasil daripada lekukan di tengah lidah ni yang hasirul hawa. Okey, suara ataupun angin terkepung dalam mulut. Okey. Satu. Yang keduanya infitah. Infitah ni maksud apa? Infitah ni tadi itbaq, lawannya infitah. Maksudnya kalau ada lekukan di tengah lidah, huruf infitah selain daripada sad, dad, ta dengan dha, semua huruf yang lain ia adalah infitah. Hujung lidah terletak. Okey, hujung lidah mendatar. Hujung lidah berada dalam keadaan rileks. Hujung lidah berada pada tempat tidur dia. Senang kita cakap gitulah. Tempat tidur, nak tahu tempat tidur hujung lidah dekat mana, kita tutup mulut dan kita senyap. Okey, kita sebut huruf ba. Ba. Okey, jangan kita baca ba. Okey, kita turut angkat juga hujung lidah, tak boleh. Okey, huruf ta. 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 Okey, kita nampak hujung lidah berada di bawah. Kita tak boleh baca ta. Tak boleh. Huruf kaf gitu juga. Ka. Tak boleh baca ka. Wa kana. Tak boleh. Wa kana. Okey, selain daripada pangkal lidah terletak, hujung lidah juga rileks. Berada pada tempatnya. Berapa huruf? Kesemua huruf, melainkan 4 huruf itbaq. Perlu kita sebut, lidah mesti berada di bawah, tak boleh kita angkat lidah sekali. Sebab bila kita buka mulut, kita nak menyebut huruf ni, contoh huruf bahagian atas, kita nak sebut, kita kena buka mulut. Buka mulut, boleh selit dengan satu jari ni sebagai tips supaya itmam harakah. Harakat yang kita sebut ni sempurna. Okey. Dalam masa yang sama, hujung lidah kita kena tahan dekat bawah. Ba, ta, sa, ja, ha, kha. Okey, huruf kha juga walaupun dia isti'la tapi dia infitah. Hujung lidah mesti berada di bawah. Kha. Okey. Begitulah huruf-huruf yang lain. Kesimpulannya ialah sifat infitah dan sifat itbaq memainkan peranan dalam menipiskan dan dalam menebalkan huruf. Okey, kita nak tebal, kita kena baca sa. Pangkal lidah terangkat, hujung tengah lidah ada lekukan. Okey, menyebabkan hasirul hawa. Ada angin yang terkepung dalam mulut kita lah. Okey, adapun infitah, ianya menyebabkan lidah kita mendatar, okey, berada pada tempat tidur dia, yang menyebabkan tidak ada kepungan angin dalam mulut, menghasilkan huruf yang nipis. Dalam matan Al-Jazariyah juga disebut wa khallis infitah mahdhuran asa khawfa ishtibahihi bi mahdhuran asa. Okey, dia kata kita kena betul-betul baca dengan infitah mahdhuran, zu dalam keadaan huruf zal, mahdhu, zu, hujung lidah kita kena letak kat bawah, zu. Okey,
Sebab apa ada satu kalimah lagi mahdhu. Mahdhu. Okey, kita itbaqkan hujung lidah. Kita menyebabkan ada taqa'ur di tengah lidah. Mahdhu. Kalau satu lagi mahdhu. Mahdhuran asa. Satu lagi kalimah asa, huruf sin. Pangkal lidah memang terletak dah. Tapi hujung lidah kita kena infitah. Okey, kena letak dekat bawah. Kena bagi dia betul-betul relax. Asa, sa. Okey, jangan kita baca asa. Tak boleh tu. Kena baca asa, beza sikit saja tapi ianya menandakan bahawa kita baca dengan tepat ataupun kita tidak tepat. Okey, asa dalam keadaan mulut kena buka, hujung lidah kena berada di bawah. Khaufa ishtibahihi bimahdhuran asa. Satu lagi asa. Okey, kita buka juga huruf sad ni, buka mulut lebih luas daripada huruf sin. Huruf sin kita buka satu jari. Asa. Okey, huruf sad kita buka dengan dua jari. Asa, dua jari. Cuma huruf sad dia ada lekukan di tengah lidah. Pangkal lidah terangkat, lekukan di tengah lidah menghasilkan huruf yang tebal. Asa. Okey. Sekadar inilah dulu perbincangan secara ringkas kita, pengenalan berkaitan dengan itbaq, dan banyak lagi kita akan guna berkaitan dengan itbaq, berkaitan dengan infitah dalam bacaan kita, dan setiap huruf yang kita sebut ianya tidak dapat lari daripada dua sifat ni. Okay, hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.